Terusnya kita akan masuk kepada silinder. So untuk silinder, kita akan tengok pada bentuk silinder tu sendiri. Dia sebenarnya ibarat macam prisma lah. Sebab dia mempunyai dua bentuk yang kongruen, yang selari. Tetapi kalau prisma bentuknya adalah bentuk segitiga ataupun heksagon, pentagon, bentuk poligon lah. Tetapi untuk silinder, tapak dia adalah berbentuk bulatan. So bila bulatan, kita tahu dia mesti ada jejari, dan dia ada tinggi dia lah, tinggi bagi silinder tersebut. So dari segi sifatnya, dia mempunyai dua muka rata, muka rata atas dan bawah, yang berbentuk bulatan tu. Kemudian satu muka lengkung. Muka lengkung tu adalah pada tinggi ni. Jadi kalau awak tahu silinder tu, muka lengkung tu dia berbentuk bulatan kan. Jadi satu lengkung, muka tu satu lengkung. Jadi dia adalah satu lengkung sahaja. Dua tepi dia adalah berbentuk bulatan. Satu, dua. So dua tepi. Ada bucu? Tak ada bucu. So ini adalah bentangan bagi silinder. Alright, maksudnya dia ada mempunyai dua bulatan. So permukaan lengkung itu bila kita tebarkan, dia akan membentuk sebuah segi empat tepat. Alright, so untuk luas dia adalah 2 pi j kuasa 2. Kenapa 2 pi j kuasa 2? Merujuk kepada luas dua bulatan. Satu bulatan kan pi j kuasa 2. Kita dah belajar bulatan kan. Jadi bila ada 2 pi j kuasa 2. So kamu kena faham sebab nanti soalan mungkin kadang-kadang dia melibatkan gabungan bentuk. Jadi kamu kena tahu bentuk tu terlibat ataupun tidak. So kemudian 2 pi j(t) merujuk kepada luas bagi bentuk permukaan melengkung. Alright, kita kira. Alright, so kita anggap pi adalah 3.22/7. So luas 2 pi j kuasa 2. So 2 kali 22/7. Jejari saya letakkan di situ 7. So 7 kuasa 2. Tambah 2 darab 22/7. Jejari 7. Dan tinggi tu di situ saya letakkan 10. So kita akan cari jawapannya. So kita akan dapat 748 cm persegi, jika melibatkan keseluruhan silinder lah. Alright, kita lihat pula pada isi padu. Dalam isi padu, formulanya adalah pi j kuasa 2t, iaitu luas tapak itu darab dengan tinggi. So 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Tingginya adalah 10. Jadi kita akan dapat 1540 cm padu. Jadi kamu kena tahu, kalau nanti untuk cari isi padu tu, kamu kena faham lah, dia adalah luas tapak. Pi j kuasa 2 merujuk pada luas tapak. Tinggi adalah pada panjang silinder. Alright. Untuk kon pula, alright, and kalau kon dia ibarat macam piramid tetapi tapaknya adalah bulatan. Macam tadi saya katakan, kalau silinder ibarat macam prisma, tetapi prisma tapaknya berbentuk segitiga ataupun bentuk poligon. Tetapi dia ada dua yang sama, kongruen kan. Jadi untuk kon dia macam piramid tapi tapak dia adalah bulatan. So ini, kalau di sini kon dia ada garis sendeng yang kita namakan sebagai S. Dan ni of course lah, bila bulatan maksudnya perlu ada jejari, betul. Jadi itu untuk bentuk dia. So untuk sifat kon adalah dia ada mempunyai satu muka rata. Satu muka rata. Di mana muka rata tu kelas? Adalah pada tapak di bawah tu lah. Kemudian dia ada satu lengkung. Satu lengkung di mana? Satu lengkung adalah permukaan melengkung yang di atas. Satu tepi. Di mana tepi tu kelas? Tepi tu di bawah ni, di tapak tu. Itu tepi. Kemudian akhir sekali dia ada satu bucu. So bucunya di sinilah.
Okey, satu bucu. Alright, kita lihat kepada luas. Dalam luas, okey, luas segi kon adalah pi j kuasa 2 tambah pi js. So, kita masih ambil pi tu sebagai 22/7. Okey, kita masukkan nilai dalam pi, 22/7. Jejari, kita ambil 7 lah. Saya letak sini 7 kan. So, 7 kuasa 2. Okey, tambah 22/7 darab 7. Okey, garis sending ini tengok dia akan bagi ataupun tak bagi. Kadang-kadang dia bagi tinggi. Bila tak bagi tinggi, kamu kena cari garis sending tu sendiri menggunakan teorem Pythagoras. So di sini saya letak S adalah 10. Okey. Alright, so kita akan dapat nilainya di situ. Okey, so kita dah jumlahkan dia, kita akan dapat 374 cm persegi. Okey. Untuk isi padu pula, formulanya adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Jadi kalau awak lihat tadi, kon dengan piramid dia ada sedikit persamaan dari segi isi padu tu. Kalau awak lihat di situ, dia masing-masing depannya ada 1/3. Kenapa? Sebab dia bergabung, dia ada satu puncak iaitu satu bucu. So sebab tu kita gunakan 1/3. So pi j kuasa 2 merujuk kepada tapak, okay, T merujuk kepada tinggi kon. Alright. Okey, tadi saya kata kita dah dapat garis sending 10. Saya bagi garis sending kita 10, jari saya 7. So untuk dapatkan tinggi, kita kena gunakan konsep teorem Pythagoras. So saya dah lukiskan di sini. Okey, 10 ada garis sending tu tadi. Okey, 7 adalah pada jejari. Tinggi kita kena cari. So menggunakan teorem Pythagoras, 10 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey, dapatkan pucuk kuasa, kita akan dapat tinggi lah. Baru awak masukkan nilai, di mana tinggi itu 7.14. Jadi 1/3 darab 22/7, jejari 7 kuasa 2 darab 7.14, maka isi padu kita 366.52 cm padu. Alright, semoga bantu kamulah. Okey, untuk sfera pula, okey, sfera dia seperti bola lah, ataupun bentuk muka bumi kita kan. Jadi dari segi sifatnya dia tak ada apa-apa, permukaan rata tak ada, bucu tak ada, tepi tak ada. Satu permukaan melengkung yang besar lah. Okey, dan dia tiada bentangan. Istimewa untuk sfera, dia tiada bentangan. So untuk luasnya adalah 4 pi j kuasa 2. So di sini saya letakkan jejari 7. Jadi kita masukkan nilai 4 kali 7 kali 7 kali 7. So kita dapat 616 cm persegi. Dan untuk isi padu, formulanya adalah 4/3 pi j kuasa 3. So kita masukkan nilai. Alright, kita akan dapat 1437. Okey, 0.33. Alright, and so dia harap bantu kamulah untuk menjawab soalan sfera.